Followers PTPTN. Seperti yang dijanjikan hari ini, anda bersama dengan Syah sekali lagi, tapi dalam program yang berbeza, yang mana hari ini kita bawakan program Bonding Chef Junior bersama Datuk Fazli Yaakob. So sekarang Syah dah berada di rumah Datuk dah. Excited? Excited? Okay, kalau excited jom ikut Syah. Kita nak jumpa dengan tuan rumah sendiri. Ini dia. Nampak tak? Inilah dia. Datuk Fazli Yaakob, Chef selebriti jemputan kita hari ini. So Datuk, terima kasih. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tak ketuk pintu pun. Itu pasal tiba-tiba dia terbuka dah. Bahaya dia tak kunci pintu. Okey. Datuk, terima kasih banyak sebab hari ini bersama dengan kami dan juga menjemput kami untuk live di rumah Datuk sendiri. So Datuk selalu weekend memang penuh aktiviti ke atau? Biasanya weekend saya di restoran saya lah di Suka-Suka Bistro. Tapi hari ini saya menerima kunjungan daripada bakal Puan Sri Syah. Amin. Daripada Syah. Jadi saya rasa ini adalah satu peluang untuk saya tak boleh abaikan. Sebab saya suka kalau saya dapat tunjuk cara-cara masak ataupun berkongsi rasa dengan siapa saja. Betul. Dan sebenarnya kita pun tak nafikan juga sebab penampilan Datuk hari ini mesti akan menarik minat followers PTPTN sebenarnya. Sebab tentu mereka pun sebenarnya tak sabar nak tahu apa yang Datuk akan masak hari ini. Tapi sebelum tu, saya kena maklumkan pada Datuk dan juga pada semua bahawa slot kita hari ini dibawakan oleh Great Eastern Takaful Berhad, salah satu syarikat pengendali takaful bagi produk simpan SSPN Plus. Jadi terima kasih diucapkan kepada Great Eastern Takaful kerana bersama-sama dengan PTPTN dalam inisiatif memperkasa dana pendidikan anak-anak Malaysia. So Datuk, hari ini Syah, apa sebenarnya yang banyak sangat? Baik, dia nampak banyak dan apa yang saya nak hasilkan hari ini adalah sesuatu yang saya kagum dan bangga sebab resipi ini telah pun keluar di sebuah buku resipi terbaik daripada Paris. Di mana saya mewakili Malaysia bersama dengan ratusan chef-chef lain dan ini resipi yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam buku tersebut. Dalam masa yang sama sekejap saya minta staf saya ambilkan buku resipi belakang tu sekejap. Okey, dah ada buku resipi juga. Ini masakan orang kata Malaysia punya cuisine ni? Ya, saya. Okey, ini buku resipi saya tak nak tunjuk depan dia dulu. Buku resipi yang bertajuk My Suka Story. Kerana buku resipi ini saya buat beberapa tahun yang dulu, tapi buku resipi ini telah memenangi World Gourmand Cookbook Award. Saya memenangi pingat emas dengan buku resipi ini. Jadi kalau anda tengok buku resipi ini dah ada stiker Best in the World. Best in the World. Jadi tak salah. Kita juga Alhamdulillah. Di resipi dalam buku ini yang diangkat ke dalam buku resipi international dan inilah resipi yang saya akan hasilkan. Dan uniknya sebab resipi yang sama juga ada dihidangkan di Four Seasons Hotel Kuala Lumpur tempat saya menjaga sebagai chef consultant, di Suka-Suka Bistro dan juga di restoran jenama lain. Tapi kalau saya sebut semua orang tahu. Saya sengaja tak sebut namanya. Oh, okey. Tapi sebenarnya apa-apa pun Syah macam terkedu, orang kata speechless sebab macam hebatnya orang kat sebelah ni kan. Kecil rasa tau, walaupun sama tinggi dia macam kecil je rasa. Okey. Tapi akan bagi tahu je namanya ke nanti dulu? Namanya? Okey, namanya mudah. Kalau bahasa Inggeris, dalam buku ini adalah buku resipi yang mana dia ada dua bahasa. Ketika masuk pertandingan, saya seronok sebab tiba-tiba apabila disebut oleh Chef Mat Saleh, dia baca perkataannya seperti pelat sedikit, tapi saya suka walaupun dia sebut dengan perkataan yang agak pelat. Tapi saya bangga sebab bahasa Melayu kita diberikan konotasi dalam bahasa Inggeris. Okey, saya tunjuk kepada anda. Saya buka page dia resipi yang ke-10. Kalau saya tengok mesti kata, alah ini je ke? Apa tu? Apa tu? Ini je ke resipinya? So bahan banyak. Dia macam sebut kuat-kuat. Kan? Betul. Ini ke? Ya Allah. Resipinya Puteri Mandi. Tapi dalam bahasa Inggeris dipanggil Princess Bath. Okey, Puteri Mandi. Saya. Wow, maksudnya Puteri Mandi sekarang ni dia level world lah. World level. Memang world level. Jadi kalau anda tengok dalam Starbucks, Krispy Kreme, jenama-jenama yang saya jaga, memang ada elemen-elemen masakan tempatan ke mata dunia. I see. Wow. So terima kasihlah Datuk membawa Malaysia ke mata dunia ni. Alhamdulillah. Okey. Baik. Hari ini, sekali lagi kena ingatkan kepada semua juga bahawa slot kita hari ini dibawakan oleh Great Eastern Takaful Berhad, salah satu syarikat pengendali takaful dalam produk simpan SSPN Plus. So, terima kasih Great Eastern Takaful Berhad kerana bersama-sama dengan PTPTN dalam memperkasakan dana pendidikan anak-anak Malaysia. So, jom Datuk. Saya suka Syah apabila mengacara. Ia ada satu cara dan satu karisma yang saya rasa jarang orang ada. Alamak, saya... Cuba Syah ulangi semula, perkenalkan nama resipi saya dalam gaya yang paling menarik. Okey. Saya duduk kat sebelah. Wow. Siap. 5, 4, 3, 2, 1, action.
Okey, jadi hari ini kita akan bersama dengan Datuk Fazli Yaakob, Chef Selebriti. Jemputan kita untuk masakannya hari ini Puteri Mandi. Ya, saya Gitu. suka tangan dia. Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Saya kena Gitu. belajar ni. Ya, sebab kita tak faham ni. Jadi macam ni je lah. Time sebenarnya orang bersama-sama untuk masakan ni tau. Kita selalu sebelum ni formal, Ya, tiba-tiba saya. kena memasak Sebab ni. masak ni dia kena happy-happy, kena penuh rasa cinta. Walaupun masak paling simple, tapi Ya. kalau kita punya jiwa tu tak simple, tak ada rasa cinta, masakan tu tak jadi. Tak jadi, dia kurang rasa sedap. Ya, saya. Betul. So saya boleh masak ke belum? Boleh, jom Okey. kita. So bahan kita. pertama tu kita nak menggunakan tepung pulut dan tepung pulut ini kita akan campur bersama dengan air dan saya ambil saya punya bowl terlebih dahulu. Okey, Syah nak tolong ke? Boleh je. Okey, apa yang saya kena buat? Pegang je senang. Sahaja, okey. Okey, so ini saya tunjuk contoh sebab saya tak nak mengotorkan tangan Syah yang cantik jelita hari ni. Ya Allah, ni banyak sangat pujian ni. Kalau Syah buka dia punya mask, anda akan jatuh terkesima, jatuh hati dengan beliau. Okay. Saya dah nak jatuh dah bowl ni sebenarnya. Okey, so kita pakai tepung pulut. Okey, saya tunjuk banyak contoh. Mana? Kita terpulang pada resipi, dia macam-macam resipi. Tapi macam ni resipinya 1 cawan against 1/4 air. So contohnya kita dah ada tepung dalam tu, dan kita masukkan air dan kita uli sampai ianya menjadi tepung yang boleh kita gumpal-gumpalkan. Dan kemudian kita boleh tak warna lah. Dan biasanya kalau tak warna tu kita boleh pilih warna-warna kita suka. Betul. Dan biasanya Puteri Mandi standardnya dia ada warna merah ataupun warna pink, lepas tu dia ada warna hijau dan juga kuning. Tapi kalau orang nak buat color-color lain, sebab color kan ada macam-macam boleh color. je. Saya pernah buat Puteri Mandi ada 12 warna. Bayangkan. Jadi anak-anak tu bila makan dia excited budak-budak kan. Sebab budak-budak ni bila dia makan dia suka warna-warna tu agak unik. Betul. Dan untuk makluman semua juga sebenarnya mungkin ada yang macam pelik tau. Bila buka je Facebook BTPTN, kenapa Datuk Fazli masak-masak dekat Facebook BTPTN ni? Biasa tak pernah masak pun. Tiba-tiba tak masak pun. Okey. Sebenarnya Datuk Fazli adalah merupakan kita panggil macam duta untuk salah satu kita punya dalam bulan menabung simpan SSPN kita ada pertandingan Chef Junior simpan SSPN. Oh ya ke? Saya tak tahu pun. Datuk. Okey. Jadi Datuk hari ni kira macam mukadimah kita lah. Macam mukadimah kita. Jadi untuk adik-adik yang nak masuk pertandingan Chef Junior simpan SSPN ni, bolehlah tengok dulu apa yang Datuk buat ni kan. Nanti boleh tiru sikit cara-caranya macam mana. Betul, sebab resipi ni mudah. Sebab anak saya umur 4 tahun pun suka buat, anak saya umur 13 pun suka buat dan dia buat macam-macam style. Dia boleh buat bentuk bola, dia buat bentuk bulan sabit, dia buat bentuk cendol dan sebagainya. So contohnya sekarang, kita dah ada tepung ni, saya tunjuk contoh saja. Kita boleh tambah air dan sebagainya. So tepung ni bila kita dah uli, dia akan kenyal dan kita boleh masukkan warna. Bila masukkan warna, ianya akan menjadi seperti ini. Okey, dah siap. Cuba buka tengok. Alright, so ni. Okey, kita dah ada yang ini. Okey, jadi untuk makluman semua juga pertandingan Chef Junior nanti dia ada 2 kategori tau. Jadi itu akan bermula pada 6 Oktober sehingga 14 Oktober. Jadi yang mana yang nak menyertai tu bolehlah kunjungi Facebook PTPTN iaitu PTPTN Official, dapatkan maklumat terma dan syarat semua ada dekat sana. Sama warnanya yang tudung. Sesuai kan? Sesuai. Macam tahu je kita nak pakai pink hari ni. Itulah pasal. Okey, so sekarang apa kata ambil sikit. Kita gentel dia. Gentel jadikan berbola tepi tu sebab ini saya pernah ajar resipi yang sama, saya ajar di Kota Paris, saya ajar di London, saya ajar di Australia. Ajar masalih-masalih makan makanan tempatan. Okey. So bila dah bulat, kena bulat sikit Syah. Oh, bulat lagi? Bulat tu tak cukup bulat. Bulat sikit Syah. Tangan ni. Cantik dah. Okey, lepas tu kita ambil jari yang paling halus. Okey. Sama tak halusnya? Saya halus lagi. Okey. Lepas tu tekan dan kita buat lubang macam tu. Oh, kena buat lubang. Nampak ke dalam Syah? Ya, dalam pun boleh. Sebab itulah nama Puteri Mandi. Jadi Puteri tu kononnya mandi kat dalam tu lah. Okay. So kita buat banyak-banyak. So contohnya saya buat lagi supaya semua dapat lihat. Dan kita boleh buat besar, boleh buat kecil. Terpulang kepada saiz yang kita mahukan. Macam saya kalau di restoran tu kita buat kecil-kecil lah. Supaya dia cantik begitu. Nampak? Macam tu. Alright. Dan bila dah siap ni, saya pernah tengok Puteri Mandi. Ya Allah, besar betul. Ini saiz Puteri Mandi. Betul. 2 kali gigit pun tak habis. Ini Puteri Mandi yang saya pernah tengok. Dibuat dekat Johor tau. Sebesar-besar ni. Lepas tu dia ambil knuckle tu. Tekan. Ya Allah, ini jadi hakum dah tak Ini kalau makan jadi hakum. Jadi kalau Syah makan terus suara Syah jadi besar.
Ya Allah, jadi kalau maksudnya kalau nak makan puteri mandi tengok-tengok jugalah. Sebab bagilah puteri tu cantik rupawan. Ya, Sebab nama puteri pun mandi ni dia punya puteri. nama pun cantik kan. Jadi Puteri mandi. pastikan dia secantik itu, dan bila dapat kecil-kecil macam ni, kita akan gaul dengan tepung supaya dia tidak melekat. Okey, jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Oh, Tu Syah tengok. okey. Betul. Nampak dah Okey. bergaul dengan tepung. Nah ni Okey, so boleh. tapi ni belum boleh makan, Syah. Oh ya. Syah ada maklumat yang nak dikongsi ke tentang Okey. PTPTN punya Betul. Sambil-sambil kita masak dengan Datuk ni, mungkin nak bagi tahu Datuk dan juga orang ramai jugalah. Kita bulan lepas kita baru sahaja lancarkan produk baru sebenarnya. Okey. Mungkin orang kenal PTPTN ni macam Datuk sendiri, Datuk kenal PTPTN ni sebagai pinjaman. Pinjaman ni betul. Kan. Memang Betul. mostly orang kenal sebagai pinjaman, tetapi Betul. sebenarnya kita ada saving produk juga. Okey, menarik. Okey, kita baru lancarkan bulan lepas, Okey. iaitu simpan SSPN. Okey. Yang mana dalamnya ada dua produk, iaitu produk simpan SSPN Plus dan juga simpan SSPN Prime. Tapi kalau Plus ni dia lebih kepada simpanan yang disekalikan dengan takaful. Manfaat perlindungan takaful. Jadi sebenarnya untuk orang ramai di luar sana yang mencari-cari produk simpanan tapi nak dengan harga yang orang kata mampu milik, boleh pilih simpan SSPN Plus sebab dia punya package dia serendah RM30 sebulan. Wow, RM30 saja. So kita nak tanya Datuk juga. Saya. Sebagai orang yang macam yelah ada nama kan. Jadi macam Datuk sendiri, macam mana agaknya orang kata macam mana Datuk dan isteri merancang tabungan pendidikan untuk anak-anak? Baik, macam anak-anak saya yang saya buat, saya amalkan satu konsep di mana kalau mereka mendapat keputusan periksaan yang cemerlang ataupun assignment yang bagus, contohnya dapat 90% ke atas, mereka akan dapat RM50 hingga RM100, dan daripada duit itu mereka boleh simpan untuk dijadikan simpanan. Dan mereka hanya boleh keluarkan 10 hingga 20% untuk beli barang-barang di dalam online, untuk main game dan sebagainya. Tapi simpanan itu tetap ada. Itu yang penting. Sebab saya ajar mereka simpanan harus bermula daripada awal. Dan sekarang dia pun excited. Dia tanya saya, Dida, PTPTN tu apa? Jadi saya dah ada maklumat, saya share dengan mereka. Dia pun excited. Wah, dia kata, Dida, rupanya PTPTN bukan hanya pinjaman semata-mata, boleh menyimpan juga. Betul. Sebenarnya PTPTN, simpan SSPN Plus tadi tu pun adalah salah satu cara untuk kita ajar anak-anak. Sebab kita package serendah RM30 sebulan. Bermakna RM1 sehari lah. Betul, RM1 sehari. RM1 sehari. Macam mak ayah kita dulu-dulu kan. Betul. Macam kita pergi sekolah, bagi duit sekolah. Okey. Tapi saya tak tahu sebab saya muda lagi. Macam Syah kata mak ayah dulu. Saya 17 baru. Saya 15. Kakak. Baliklah. Ya, Dek, sila masak, Dek. Ya, terima kasih, Kak. Okey, dan untuk anda juga yang sedang menonton secara langsung ini, anda kena tonton secara langsung ini sehingga ke akhir kerana anda akan dapat e-sijil penyertaan. Wow, tengok tengok Datuk masak. Tengok je dapat. Habis saya yang buat ni dapat apa tak? Datuk, kita cerita belakang nanti. Dapat e-sijil penyertaan. Jadi di akhir secara langsung ini kita akan pinkan Google Form. Anda kena klik dan isi maklumat diri anda. Pastikan maklumat diri anda betul, nama, IC dan juga email. Sebab kita akan emailkan e-sijil tersebut. Baik. Datuk, sekarang buat apa ni? Okey, sekarang ni saya merebus puteri mandi tadi tu. Dan kita tunggu sampai dia telah masak sempurna. Dan macam mana nak tahu dia masak sempurna? Dia akan terapung. Bila terapung, kita akan keluarkan dan kita masukkan ke dalam ice bath. Ice bath ini adalah proses untuk menghentikan proses masakan. Jadi dia punya puteri mandi itu masih kenyal. Jadi kalau adik-adik yang suka masak, kadang-kadang dia tanya saya kenapa onde-onde dia tiba-tiba lembik sangat, kenapa dia punya tepung terlampau lembut dan dia cair dan sebagainya. Dia kena berhentikan proses masakan. Ini sedikit teknik supaya bila dah panas tu kita sejukkan cepat-cepat, dia shockkan dia, kesejukan itu akan menyebabkan dia berhenti memasak dan dia akan terus kenyal dan cantik dan berkilat. Okey, patutlah sebab kadang-kadang bila dia teknik dia lebih kurang macam kita buat kuih buah Melaka. Betul. Sebab dia renggang juga kan. Patutlah kadang-kadang bila buat tu lembik keluar dia punya. Itu yang kena jaga tu. Dia punya gula Melaka. Gula Melaka dia terkeluar dah kan. Okey. So untuk adik-adik yang nak join Chef Junior Simpan SSPN nanti, Datuk ada apa-apa tips ke untuk adik-adik yang nak join tu? Saya cadangkan kalau anda menghasilkan sesuatu resipi, pastikan warna ada, rasa ada, kreativiti ada. Sebab kadang-kadang saya tengok apabila mereka buat sesuatu resipi, contohnya buat mi goreng mamak lah, semuanya hitam. Dia lupa sampai patutnya sayur tu letak kat ujung, dia letak dekat ujung, mentang-mentang mi goreng mamak jadi semuanya gelap.
Tak boleh, kena ada colour lah, kena ada tomatonya, kena ada bawangnya, kena ada sayur-sayur yang tidak terhakis oleh minyak yang panas dan sebagainya. Jadi benda-benda tu tak kena jaga. Letak awal-awal dengan tak boleh beza dah sayur betul, dengan sebab mi. warna memainkan peranan penting dalam proses masakan sebab kita makan dengan mata terlebih dahulu. Betul. Bila mata kita seronok melihat, barulah kita makan dan kita akan ada rasa dan sebagainya. Jadi mata untuk melihat tu penting. Sebab tu macam sekarang ni, puteri mandi saya warna dia cantik, dia punya saiz sempurna dan dia sedang terapung mandi dengan air panas. Jadi bila mandi air panas tu kita kena sejukkan dia. Okey, so kejap lagi tapis terus masuk ke saya. Okey, ini adalah antara salah satu resepi yang saya kira simple lah juga Azat. Simple, tapi kejap lagi saya nak tunjuk cara saya plating. Sebab dalam pertandingan, plating juga memainkan peranan penting. Di mana walaupun puteri mandi kita ingat letak dalam mangkuk je, tidak. Ketika saya buat pertandingan masakan, ketika saya buat demonstrasi masakan dan sebagainya, yang penting kita hasilkan sesuatu yang unik dan cantik dipandang orang. Jadi kejap lagi saya nak anda semua tengok, especially adik-adik yang bakal memasuki pertandingan masakan ini, bagaimana agaknya anda bayangkan Abang Fazli ni tak mengaku uncle. Tahu tak macam bagaimana Abang Fazli letakkan plating puteri mandi tersebut. Okey, so saya punya puteri tu dah terapung. Kalau dah cantik tu, masuk terus ke? Terus masukkan ais. Masukkan ais bath dia. Okey, sekarang dia mandi dengan ais sejuk pula. Mandi sejuk pula, mandi panas, mandi sejuk pula, kan? Ni kalau kita ni tergugat otak kita ni. Itulah pasal. Panas sejuk. Jadi ini sangat penting proses panas sejuk ni sebab ianya menghasilkan proses dipanggil shocking ataupun kejutan supaya tepung ini tidak rosak dan dia berkilat dan bila kita makan tu dia masih kenyal. Okey, yang penting kita nak bagi dia kenyal. Itu yang kita rasa macam sedap je bila kita kenyalkan. Sebab saya kalau makan puteri mandi ni macam-macam versi. Kerana saya makan tu belum apa-apa dia dah melekat-lekat dekat gigi. Kita tak nak benda tu, dia tak cukup sedap. Betul. Baik, untuk makluman anda juga sekarang ini sedang berlangsung juga pertandingan fotografi Simpan SSPN bermula 1 hingga 9 Oktober. Jadi kalau anda rasa anda nak join, anda boleh pergi ke Facebook PTPTN sebab kita dah ada post dah terma dan syarat. Kita ada post bila nak kena hantar gambar-gambar yang anda nak hantar tu. Okey, 1 hingga 9 Oktober. Dan selain itu juga tarikh yang sama, 1 hingga 9 Oktober kita ada cabaran #superhero si manja. Yang ni dia berbentuk video. Jadi kalau anda nak tahu juga, anda boleh layari www.lovesspn.com/bulan menabung simpan SSPN 2021. Semua maklumat ada dekat sana. Okay? Alright, so sekarang? So sekarang, sementara kita biarkan puteri-puteri mandi, tangannya bersih tak? Ya, insyaAllah. Okey, boleh gaul-gaulkan dalam tu. Sejukkan tangan pula. Sejukkan tangan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul-gaul sikit. Ya, sejuk ya. Cantikkan di dalam tu. Dan cuba pegang. Pegang satu. Jadi kekenyalan tu akan menyebabkan bila kita makan tu dia sedap. Ya, betul. So just nice begitu. Betul. Tengok kenyal, dia tak penyet orang kata. Betul. So lepas tu kita nak buat kuah. Dan sekali lagi penghasilan kuah ni macam-macam cara. Macam saya pula, saya menggunakan mentega. Jadi agak unik sebab resipi saya ni menggunakan mentega sebab Selalu biasanya kita tak pakai mentega, kita pakai santan dan gula melaka saja. Itu saja. Tapi sebab saya dilatih di Perancis, saya kena masukkan elemen-elemen masakan ala Perancis sedikit. Jadi mentega tersebut kita cairkan. Ni lama mana nak gaul ni dah tu, kebas dah kan? Dah okey dah saja je tu. Sebenarnya tak payah gaul. Saya sengaja kenakan Syah. Nampak sangat tak pernah buat, ya Allah. Okey, ambil tisu tu depan tu Syah. Okey. Okey, so Syah, kita cairkan mentega terlebih dahulu, okey. Okey, bila mentega tu dah cair, kita masukkan gula melaka. Jadi ini memang kita tak guna santan lah. Kita pakai santan tapi santan dan juga krim daripada Perancis. Itu yang menarik tu. Cuma keunikan dia ialah kita akan goreng mentega. Kita goreng tu. Goreng mentega bersama dengan gula melaka. Sebab ini akan menghasilkan satu tekstur, satu rasa dan satu aroma yang agak berbeza daripada biasa. Okay, nampak kita goreng dia cantik, dia cair dalam tu. Kalau ikut resipi nenek kita pakai air saja. Kita pakai air, kita cairkan gula melaka dalam air, lepas tu letak santan. Ya, ini resipi world level ini agak lain sikit. Bila dah berbuih begitu, kita akan masukkan krim terlebih dahulu. Bukan santan tau. Okey. Masukkan krim terlebih dahulu. Okey, ini bukan santan ini krim. Jadi sebenarnya apa akan berlaku? Dia akan jadi seperti butterscotch ataupun caramel. Macam itulah. Okey, dia tak ada bau. Walaupun pakai emas ni boleh bau sikit-sikit. Okey. So kita gaul.
Sampai dia sekata, nampak tu. Jadi proses kalau kita makan sekarang ni dah boleh dah. Dia dah jadi macam caramel. Ya betul. So dah perfect dah tu. So apa Sekejap saya buat je, sekarang? Sekejap je. Sekejap je. Lepas tu kita ambil cili padi, Jangan menduga saya macam tu Datuk. kita ambil serai. Serai pula, ni daun pandan Datuk ya? Confirm ke? Confirm Datuk, jangan Confirm? Confirm. Bukan ke? Kalau salah macam mana? Kalau saya Datuk uruskan sendirilah sama gelas. Datuk tahu pandai. Betul lah daun pandan Datuk. Dia dah panik dah sekejap. Saya panik sekejap lah Datuk live ni. Kan. Okay, so kita perlu goreng daun pandan ni supaya dia keluar bau. Kita bukan rebus tau, kita goreng bersama dengan gula Melaka dan juga mentega ni tadi dan juga krim. Dan kemudian bila agak-agak dah masak tu, dah cantik begitu, dah sekata, barulah kita masukkan santan. Sikit je. Jadi bukan santan dulu, kita masuk krim dulu dan kita masukkan santan pekat tau. Okey, ni santan ni santan kan selalu orang kata nak pakai santan kotak ke, santan perah ke? Kalau rajin pakailah santan perah sendiri. Tapi kalau semanas pakai santan kotak je lah. Dia sama rasa, sedap. Keenakannya berbeza sebab kalau santan tu kita perah, dia punya freshness tu berbeza tapi dia juga senang rosak. Betul. Kalau santan kotak tu telah dah dimasak sempurna, kemudian dimasukkan dalam kotak dan tidak ada gangguan oksigen kat situ. Jadi dia okeylah sempurna. Okey, so sekarang kita tengok kuah dia dah ada, kita bau mentega dan kita bau santan dan kita bau gula Melaka dan paling penting ada bau pandan di hujung-hujungnya. Okey, so dah siap. Okey, bila dah siap begitu, yang paling saya suka lepas ni adalah proses untuk plating. Okey, inilah yang Datuk cakap tadi tu. Itu plating tu penting. Plating cantik-cantik. Ya, saya. Jadi kepada adik-adik yang nak join Chef Junior Simpan SSPN nanti, plating tu penting tau. Ya, betul. Sebab apa yang kita letak ke atas pinggan itu bakal mencerminkan cara kita memasak dan juga personality kita. Sebab saya sering nyatakan kepada student-student saya, kalau anda memasak, apa yang anda letakkan dalam pinggan, atas pinggan, itu semua menjadi image kita dan orang akan tahu kita ni jenis chef yang macam mana. Adakah kita cincai, adakah kita jenis yang suka kepada kecantikan, kita sukakan warna dan sebagainya. Semua itu sangat-sangat penting pada saya. Okey Datuk, tiba-tiba saya terfikir satu soalan nak tanya Datuk ni kan sebab teringin saya nak tanya ni. Kata ada 10. Memang saya 20 Datuk kalau ikutkan dalam bukit ni. Tapi kita tengok mana cukup. Okey. Orang kata, ini orang kata lah. Even kita pun biasa dengar. Bila cerita pasal simpanan ni Datuk orang kata orang kaya je boleh simpan. Orang kan sebab orang kaya ni orang kata ada duit lebih. Kita yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ni macam mana nak duit itu yang tak betul tu sebab saya membesar di kampung. Saya berasal dari Rembau, Negeri Sembilan. Dan saya kecil-kecil tu saya ambil upah jaga lembu. Rasa macam lama saya ambil tu kan. Itulah saya ambil tadi upah kata jaga lembu. 17. Itulah pasal. So saya ambil upah jaga lembu, ambil upah petik rambutan dan sebagainya. Jadi upah tak banyak pun. Kadang-kadang makcik-pakcik tu bagi saya RM2, bagi RM5. Kadang-kadang kalau untung sikit RM10. Jadi daripada duit tu biasanya saya akan amalkan simpanan 20% daripada duit yang saya ada. Walaupun 20 sen, walaupun 30 sen saya masukkan dalam tabung. Daripada kecil tu saya memang dah amalkan menyimpan. Jadi anak-anak saya pun saya ajar benda yang sama. Walaupun mereka dapat upah RM5, saya kata jangan terus spend RM5 tersebut, simpan walau RM2 sebab simpanan ini adalah tabiat dan tabiat yang positif dan nak menghasilkan tabiat kena buat selalulah. Betul. Jadi anak-anak kena buat daripada awal lagi. Betul. Dan bila Datuk cakap pasal tabiat ni sebenarnya sebab itulah sebenarnya PTPTN melaksanakan bulan menabung simpan SSPN 2021 sebab kita nak membudayakan, mengamalkan kepada orang ramai ni, rakyat Malaysia ni bahawa setiap bulan Oktober, 31 Oktober setiap tahun merupakan Hari Tabungan Sedunia. Dah sebenarnya Hari Tabungan Sedunia ni Datuk dah almost 1 abad tau diraikan sebab dia bermula pada 1924 di Itali. Okey, apa lagi sejarahnya? Saya nak tahu juga. Apa lagi sejarahnya? Sejarahnya itulah dia sebab mereka nak Jadi siapa orang pertama yang menabung tu? Wah Datuk memang bila orang kata apa? Yalah gagap. Relax. Saya tak gagap lah. Saya memang betul lah hari ni betul dengan Datuk ni berpeluh-peluh rasa ya. Memang semua orang tu memang digalakkan untuk menabung lah. Ataupun diorang panggil World Savings Day. World Savings Day. Okey, tapi macam mana permulaan World Savings Day tu? Dia sebenarnya bank-bank di Itali yang memulakan dulu. Bagus, saya suka. Dia boleh jawab punya. InsyaAllah. Dia sebenarnya bank-bank di Itali yang memulakan dulu. Jadi sekarang sebenarnya dah almost 1 abad juga kan. Jadi PTPTN mulakan orang kata inisiatif ni pada 2018. Kira ini penganjuran yang keempat. Wah bagus pengacaranya tahu semua maklumat. InsyaAllah. Okey, bila Syah first time menabung? Bila saya masuk PTPTN. Tak ada. Bukan.
Bukan. Secara efektifnya bila kita masuk dekat PTPTN ni, kita tahu baru kita jumpa orang kata apa, produk yang macam ini sesuai dengan saya. Macam tu. Baik, tapi yalah Syah umur 17 tahun kan. Saya umur 17. Jadi bila dah dewasa ni nak jadi apa? Nak jadi pengacara live atau nak bekerja dengan PTPTN? Itulah dia. Sebenarnya saya bila saya dewasa, saya nak jadi pengacara. Alhamdulillah. Pengacara. Jadi sesiapa di luar sana yang memerlukan, terus minta kerja. Bolehlah kontak-kontak ya. Okey, kita ada lebih kurang 30 minit lagi sebelum kita berakhir, sebab anda pun di hujung nanti kita akan pinkan link Google Form untuk e-sijil penyertaan. Jadi Datuk, okey, nampak Datuk dah. Okey, so kita settle lah yang ini dah kita sejukkan sekejap. Ini kita sejuk sebab bila saya buat plating ini kita buat sedikit berbeza sebab kita nak hasilkan puteri mandi yang kita bagi macam orang putih makan seronok sikit. Kalau kita boleh masukkan dekat hotel bertaruh 5 bintang, benda yang RM2 berjadi sampai RM30. Betul. Kerana kecantikan platingnya. Sebenarnya itulah rahsia dia. Yang mahal-mahal selalu. Mahal sebab plating dan juga bahan-bahan yang digunakan. Okey, itulah dia kadang-kadang kan kalau kita ni pergi makan, kenapa mahal ni, buat sendiri pun bagus ni. Betul. Sebab buat sendiri pun tak susah pun. Tak susah, tapi nak menjaga teknik-teknik itulah macam ni kan. Betul. Bila saya dah keluarkan, nak kena pisah-pisahkan pula. Dia sekali pandang macam apa tau, macam jagung tau. Itulah pasal. kita Pisah-pisahkan. Okey, itu dia, nampak kan? Colourful. Jadi kalau kita tengok cara mak-mak kita, nenek kita, dia masuk je dalam bubur terus. Tapi macam saya nak pisah-pisahkan dia sebab saya mementingkan plating dan juga cara-cara untuk menghasilkan sesuatu yang cantik di mata. Dan kalau ambil gambar tu dia cantik dalam Instagram dan Facebook dan sebagainya. Bukan kalau kita serve dekat anak-anak pun, bila dia tengok pun macam cantiknya, nak makan pun sayang ni. Betul. So saya letak tepi dulu sebab ni belum habis proses plating lagi. Jadi apa lagi yang kita nak berkongsi, Syah? Okey, selain daripada juga kita nak kongsi jugalah macam Datuk sendiri bila dah jadi chef selebriti ni orang katakan, masa dengan keluarga tu macam mana? Masa dengan keluarga tetap saya utamakan sebab saya ni jenis kalau anak-anak saya tu bila bangun tidur ke apa ke memang saya yang di sebelah. Jadi saya nak jadi orang yang terakhir mereka lihat sebelum mereka tidur dan orang pertama mereka lihat apabila mereka bangun. Jadi anak-anak saya memang tidur kat tangan saya semua. Nasi 4 orang kecuali anak perempuan dia tidur dengan mak dia. Tapi ada masanya anak perempuan tidur dengan saya sebab dia nak peluk-peluk dan sebagainya. Dan saya betul, saya amalkan anak-anak saya mandikan dari kecil. Kemudian kalau beriadah kat luar main badminton saya akan join dan setiap hari saya akan tentukan ada masa 1 jam bersama dengan seorang anak. Jadi tak ada berebut-rebut sebab kadang-kadang dia nak masa untuk kita seorang je. Betul. Masa itulah dia nak luahan betul. Nanti bila Syah dah dewasa, dah berkahwin, ada anak, buat benda yang samalah. Ya, insya-Allah. Sebab saya muda remaja lagi, jadi saya kena memahami benda ni. Okey. Baik, ada ke session-session macam ni dengan anak-anak? Sudah tentu. Sebab apabila saya memasak di dapur ataupun di restoran, saya benarkan anak-anak untuk melihat dan menonton. Dan mereka berpeluang untuk mengulangi apa yang saya buat dan hasilkan resepi tersendiri. Itu yang saya galakkan untuk anak-anak sangat-sangat. Okey. So diorang pun pandai-pandai jugalah ni. Alhamdulillah. Anak sulung saya boleh masak, dia boleh baking. Anak kedua saya pun dah mula. Anak ketiga saya tu pun dah mula juga. Tapi abang dia dah ada set pisau yang dia kumpul sendiri. Dia kalau saya tanya nak dia apa, nak pisau baru. Pada umur baru 13. Jadi dia orang kata menurun dekat ayah dia. InsyaAllah. Mungkin nanti boleh juga pergi ke world level juga insyaAllah. Itu yang saya harapkan lah insyaAllah. Betul. Jadi dalam masa kita bersama ini, saya nak tunjuk sedikit proses plating. Okey. So kita ada ini dipanggil? Inilah gula melaka. Alhamdulillah. InsyaAllah kenal. Takut tak kenal kan? So gula melaka ni kita boleh sagat sikit. Sagat sikit dia. Jadikan, so saya dah sagat lebih awal tu. So contohnya, sagat ni contoh saya proses sagat dia ya. Jadi kita akan dapat begini. Ataupun kalau kita nak hasilkan bentuk yang berbeza, apa yang saya suka buat, saya ambil pisau. Hati-hati ya. Okey, pisau ni kita akan potong macam tu. Pun boleh juga. Jadi dia ada tekstur yang berbeza pula. Ini tekstur yang selalu kita jumpa kalau kita pergi ke hotel ke. Betul. So kita akan kikis dia. Ini pun saya akan pakai untuk plating supaya dia ada bentuk-bentuk yang berbeza. Nampak tu? Potong lagi. Alright, so saya dah ada cukup untuk saya pakai plating. So proses plating, kadang-kadang ambil masa sedikit. Saya akan buat slow and steady supaya kita semua dapat lihat. So saya ada daun pisang yang telah saya layukan. Okay. So bila buat plating tu kita kena pilih shape ataupun bentuk yang paling cantik lah kalau boleh. Sekali lah. Contohnya, ini puteri mandi tapi bila kita hidangkan tu, dia tak nampak macam puteri mandi. Itu yang saya selalu
usahakan. Jadi bila orang makan tu orang kata, betul ke puteri mandi ni? Sebab selalu kita rendam terus. Rendam terus. So ini kita buat sedikit berbeza hari ni. Okay. Yelah, kita nak bagi anak-anak pun excited bila makan. Yeah. Anak-anak pun rasa macam wah benda baru ni. Sedangkan ini adalah kuih tradisional. Dan bayangkan saya pernah hidangkan ini untuk pemimpin daripada Perancis, pemimpin daripada London. Apa komen diorang? Diorang excited. Diorang kata wah ini kuih baru ke apa ke? Sebab rasanya tradisional. Terus saya nyatakan pada mereka ini adalah proses penghasilan yang agak berbeza. Tapi kita naik tarafkan makanan tempatan supaya kelihatan hebat dan orang pun rasa macam wah ini benda baru ni. Kalau tengok macam dia coklat dan sebagainya. Betul, ini kalau tadi Datuk tak bagi tahu kita nak masak apa tadi ni, memang macam kita pun tak tahu betul ke puteri mandi. Nampak macam tu apa M&M tu. M&M betul. Jadi apa yang saya buat, sebab tu dia punya texture saya akan pilih, sebab tu saya letak kat luar. Bila letak kat luar kita boleh tengok, boleh pilih mana yang texture paling cantik lah. Sebab yang penting bila ambil gambar tu ianya sempurna. Saya susun sikit kat sini. Okay, ni belum letak kuah lagi ni dan belum letak gula Melaka. Dan kadang-kadang saya letak shaved coconut juga kat sini. I see. Dia memang selalu kalau Datuk platingkan dia ni, kalau masakannya ni memang Datuk guna apa tu, daun pisang tu ke atau boleh juga? Boleh pakai apa saja. Tapi sebab kita nak maintainkan elemen tradisional tu, dia daun pisang layu tu kita siapkan lah. Tu dah ada bahagian tu. Dan sekarang proses untuk letakkan kuah pula. Nampak macam senang tapi kadang-kadang idea dan kreativiti tu sangat penting. Betul. Contohnya saya tepikan daun pandan terlebih dahulu. Kuah tu tadi kita pun kena bagi sejuk juga. Nak rasa tak? Kena buka mas saya pula. Tak apa. Saya nak rasa ke tak nak? Boleh. Okey, buka mas, saya jauhkan saya diri dulu. Saya pun nak bagi tahu jugalah. Rasa dia macam mana kan? Okey, kita jaga jarak. Cantiknya Syah. Ya Allah, tak ada Datuk. Cantik orangnya. Tadi Datin lagi cantik Datuk. Saya terkesima sekejap. Ya Allah. Dia dah malu kat situ. Syah cantik orang dia Syah. Marilah saya rasa. Syah berasal dari mana? Saya ni orang Kedah Datuk. Orang Kedah, sama lah. Saya kat Lestak, kat mana? Saya Jitra Datuk. Jitra, kau patutlah muka anak mami orang kampung rupanya. Kita orang kampung lah Datuk. Patutlah muka cantik. Nanti mai aku mahal Datuk. Okey Datuk. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rasa kuahnya? Sedap. Kan, dia punya rasa agak berbeza. Ada garam kat situ, ada krim dan ada santannya. Dia ada rasa lemak-lemak, dia ada rasa manis sikit, dia ada rasa masin-masin kat ujung tu. Betul. Sedap lah, boleh masuk ni lah jalan-jalan saya makan. Okey, so cara saya hidangkan kuah pula agak berbeza. Okey. Satu-satu letak satu-satu dulu. Bayangkan ini saya bagi sedikit idea untuk kanak-kanak yang akan masuk pertandingan ni. Jadi kita buat agak berbeza lah untuk diorang. Okay, kuah dah ada. So kita conteng sikit ke situ. Okay, so sekarang kita ambil pula gula Melaka tadi. Gula Melaka yang telah kita shave tadi. Letak ke atas. Ini yang orang kata macam inilah manisan kita sebenarnya kan. Ya, betul. Sebab kalau orang India tu dia ada apa, manisan dia ladu apa? Betul. Kan. Ini macam tu sebab ni memang manis ni. So bila makan tu kita boleh ambil sedikit kuah, ambil sedikit tu kita masuk dalam mulut. Jadi plating ini memainkan peranan penting untuk kita cantikkan, burukkan ataupun kreatifkan. So ini salah satu contoh plating puteri mandi yang saya pernah buat. Dan kita ada juga simple plating yang mana kita letak dalam mangkuk dan terus hidang. Basically kalau puteri mandi cara hidang je standardnya. Contohnya masukkan semua dalam mangkuk, contoh macam ni kan. Ni kita biasa tengok dekat kedai, dekat rumah mak-mak kita buat. Betul tak? Standard begini je. Ni kau nak makan kat rumah lah. Yalah, masuk terus. Masuk terus. Makan je lah. Makan je lah. Jadi kita ada dua version kat sini. Ini orang kata kalau kita hura-hura dekat rumah boleh lah kita buat kita macam tu kan. Saya buat version rumah, puteri mandi saya buat pekat sikit. Ni boleh makan terus. Dan saya makan lah. Mati sila-sila. Okey, komennya? Pandai Syah masak pandai Syah. Ya Allah, okey saya 17 tahun nanti boleh hantar borang Ini air tangan Syah ni sebenarnya yang sedap. Ya betul. Bukan yang tadi tu. Betul. Gaul-gaul tu buat sedap. Okey. So puteri mandi standard yang kita buat dan puteri mandi yang ada versi agak mak-mak juga. Mak-mak style.
Okay, so ini yang version yang orang kata apa terkini lah our level tu. Selalu kalau Datuk macam kalau yang dekat France dulu memang Datuk serve macam ni ke atau dia Macam-macam jenis saya buat. Ini salah satu contoh lah supaya adik-adik yang masuk simple dan sikit itu lah boleh ikut. Saya boleh buat lebih renyah lagi, tapi ini paling simple. Jadi mereka boleh conteng, mereka boleh lukis. So kalau macam rasa nak tambah lagi ikan tu yang saya tulis, boleh buat kat sebelah kiri kanan betul juga. lah. Kok ada yang nak letak buah juga ke Pun siapa boleh, terpulang lah. tak jadi masalah. Betul. Jadi saya nak cuba buktikan bahawa masakan tempatan ni kita boleh pelbagaikan, boleh kreatifkan. Dalam masakan ini adalah soal mencantikkan sesuatu yang kita nampak biasa. Betul. Baik Datuk. Okay. Sekarang ni kita nak dah dapat tu, kita nak baca komen katanya. Kita ada sesi baca komen. Jadi dekat mana nak baca komen ni? Ada komen ke dekat ni kita punya screen? Tapi sementara kita tunggu komen daripada kita punya followers ni. Datuk, mungkin Datuk boleh share sedikit lah pengalaman Datuk bila bergelar chef celebrity ni kan, macam mungkin siapa saya sebab even orang ramai mesti diorang macam nak tahu juga kan macam mana Datuk sampai ke Saya Paris. sebenarnya selepas memenangi pertandingan MasterChef tu, saya dapat offer untuk belajar ke Paris di Le Cordon Bleu. Jadi saya ulang balik 3 tahun. Saya habiskan saya punya part pastry, saya sambung bahagian kek dan saya sambung bahagian master, saya buat thesis dan sebagainya. Dan ini pun saya dapat offer untuk sambung belajar lagi ke Paris. Tapi memandangkan time kita tengah PKP ni tak boleh nak travel. Tapi perjalanan saya sebagai chef tu jauh dan macam-macam pancaroba daripada saya buat saya punya buku resipi sampailah saya memenangi anugerah. Dan mungkin sebab kita dekat rumah, saya nak bagi peluang untuk anda tengok saya punya piala MasterChef. Nak tengok tak? Piala MasterChef ni eksklusif. Shidi, tolong saya Shidi ambilkan piala MasterChef tu. Eksklusif piala MasterChef. Ya, saya pun tengok sebenarnya masa sebelah dia. Okey, saya pula kenal. Dia tak kenal piala MasterChef. Ya, saya tengok ni masa Datuk menang. Ni dia. Ini dia piala. Orang kata dekat sinilah yang bermulanya macam ini, lagi betul, kan? inilah bermulanya perjalanan saya sebagai seorang tukang masak. Kemudian saya tak panggil dia chef lagi, tapi bila saya dah graduate barulah staff panggil saya chef dan sebagainya. Dan kemudian saya memenangi banyak piala-piala lain. Mungkin saya boleh ambil Shidi, ambil 2 yang kat bawah tu. Tapi sebenarnya masa bermula Datuk masuk MasterChef tu, saya sendiri pun rasa macam chef sendiri pun macam Datuk Fazli masa tu tak Datuk lagi kan, macam Fazli aku ni boleh masak ke kan? Itulah saya pun ragu-ragu. Bila saya masuk pertandingan tu saya boleh masak ke, tapi alhamdulillah kebanyakan pertandingan dalam MasterChef tu saya menang. Dan ini pula antara 63 anugerah yang saya memenangi, yang saya telah menangi di restoran saya, Suka-Suka Bistro, di bawah Malaysian International Gastronomy Festival. So saya menang Gold Award, iaitu salah sebuah restoran terbaik ketika pertandingan tersebut. Jadi menu-menu yang saya tampilkan seperti daging sayur lemak cili api, tapi saya ada menu Perancis, beef bourguignon dengan sambal Minang. Jadi piala-piala ini menjadi kekuatan tu. Saya nak pegang tak? Okey, naklah. Mestilah nak ambil. Ni kan saya kan baru 17 tahun, jadi saya naklah inspirasi. Wah, berat lah dia punya ni. Sebenarnya banyak tau dekat Datuk punya collection. Ada berapa tadi Datuk? 60? Saya ada 63 piala sebenarnya. 63. Okey, jadi ada tak ni soalan-soalan ni? Ya Allah, ni kita bersama dengan chef celebrity kita Datuk Fazli. Ada tak komen-komen yang ataupun soalan? Okey, itu. Apa katanya tu? Onde-onde kuih dadar sedap dimakan. Pantun. Terasa kenyang. Sedap dimakan terasa kenyang. Boleh buat tak sedar. Duit banyak, jangan lupa menabung. Wah, bagus betul. Aina Salsidu. Ya, Aina Salsidu. Dan ada soalan di situ, macam mana nak contact Syah untuk kita masuk meminang? Okey. Tak boleh, saya baru 17 tahun. Cannot, tak boleh, underage. Okey, Datuk, sebenarnya minat sebab kita, ada satu lagi, sorry sebelum kita tu. Okey. Daripada Cik Puan Alia, Datuk idola saya. Saya nak masuk MasterChef juga, boleh bagi tips macam mana nak mula? Okey, yang penting atau kalau nak masuk pertandingan memasak, kita target masuk banyak pertandingan memasak supaya kita tahu dia punya stres ketika berlakunya pertandingan dan bagaimana susun jalur pertandingan tersebut. Sebab pertandingan ini bukan sesuatu yang mudah. Kita akan stres, kita akan lebih kreatif dan kita tertekan dengan pelbagai perkara yang berlaku dalam pertandingan masak, especially masa yang diberikan. Kita jangka kita boleh masak 2 jam tapi masa diberikan setengah jam. Apa kita nak buat? Jadi kreativiti untuk problem solving itu sangat penting dalam sebuah pertandingan. Betul. Dia tak adalah santai-santai nak masak, kita bertanding kan. Betul, memang lajulah. Itu dia. Jadi harapnya Cik Puan Alia dapatlah tips yang diberikan ni kan. Okey. Ada satu lagi soalan? Okey. Alright. Orang Melaka biasa buat puteri mandi, kuah tu campur gula Melaka, santan dan kelapa parut yang muda. Buat macam nak buat inti. Lepas tu baru masukkan puteri mandi tadi dan gaul dalam kuali. Ya betul. Sebenarnya di Kelantan pun sama. Di Kelantan pun caranya di mana kita tengok kita ada kelapa yang telah disagak tu di luar puteri mandi tersebut dan dia tak ada kuah yang tenggelam. Tapi di Negeri Sembilan pun ada beberapa jenis versi. Macam saya memang membesar dan lahir di Negeri Sembilan. Ini puteri mandi yang nenda saya buat, wan saya buat. Di mana sebenarnya tak nampak pun puteri tu, dia tenggelam terus dalam santan berkuah tersebut. Ya, sebenarnya dia
dia ada macam-macam version. Setiap Betul. negeri tu dia ada Betul. style Cuma yang ada satu hanyalah Syah. Tetap dah masuk. Okey. Ada lagi ke soalan? Satu lagi? Datuk, apa idola atau superhero Datuk dalam bidang masakan? Okey, dalam bidang Chef masakan Kahli. sebenarnya ada ramai. Idola pertama saya adalah ibu saya, sudah tentu. Ibu saya memang pakar masak. Beliau yang membawa saya ke dunia dapur. Kemudian arwah wan saya juga idola saya. Beliau yang buat kuih-kuih Melayu dan menjual dan sebagainya. Dan arwah ayah saya juga idola saya kerana beliau meniaga mi goreng dekat Kedah. Dekat depan Hospital Usta tu dia pernah meniaga mi goreng bertahun-tahun. Dan kemudian idola saya yang keempat sudah tentu insan yang membawa saya ke dunia selebriti itu Datuk Chef Wan. Saya anggap sebagai bapa saya sendiri. Dan chairman ataupun ketua juri untuk MasterChef Malaysia iaitu Chef Joe yang berjanggut tu. Ini semua individu yang menjadi superhero dan menjadi idola saya dalam dunia masakan. Itu dia. Memanglah kan sebab kita kalau kita nak orang kata nak menjadi seseorang, dia mesti ada someone di belakang kita, either Betul. wife kita, mak kita, ayah kita kan. So macam Datuk sendirilah. Sebab kalau tak silap wife pun, Datin pun Alhamdulillah pandai masak. saya tackle beliau, kahwin dengan beliau sebab beliau pandai masak. Alhamdulillah. Tapi nasib baik tak. Selalu orang kata bila kembang sikit je orang kata wife masak sedap ni. Tapi ini nampak boleh berjaya maintain walaupun wife masak sedap kan. Kena jogging setiap hari 10 km tu. Ya, betul. Okey, baik. Ada soalan lagi ke? Okey, ada satu lagi soalan sebelum kita menutup secara langsung kita ni. Berdasarkan, silakan bacakan. Berdasarkan pengalaman Datuk dalam dunia masakan apa yang Datuk rasa susah nak buat daripada Hazwani Hamdan? Okey, sejujurnya walaupun saya dah belajar dekat Paris, saya dah belajar macam-macam masakan yang susah, tapi pada saya yang paling susah ialah masakan rendang. Sebab rendang ni kita kena masak lama kalau nak bagi daging tu empuk. Tapi pengubahan ataupun proses penghasilan resipi itu agak berbeza sebab kalau kita pakai bawang banyak, dia manis, bawang kurang atau bawang tuhangi dan sebagainya. Nampak mudah tapi menghasilkan rendang yang sedap tu susah. Tapi saya masih rasa walaupun mungkin ramai orang tak setuju, saya rasa rendang Negeri Sembilan adalah the best rendang in the world. Sebab apa? Dia pedas ke macam mana? Dia punya penggunaan bawang yang sangat banyak. Dan rendang Negeri Sembilan ni masaknya lama. Saya kalau masak rendang tu 8 hingga 10 jam baru siap rendangnya. Dan saya berasal daripada Negeri Sembilan dan Kedah. Ayah saya Kedah, saya Negeri Sembilan. Tapi keturunan kami daripada Padang, daripada Bukit Tinggi. Jadi masakan Minang, masakan Padang itu adalah sesuatu yang menjadi sanubari saya lah. Sebab tu di Suka-Suka Bistro saya ada jenama Minang Kapau, di mana kita buat masakan-masakan Minang, termasuk rendang yang kita masak sampai 8 jam. Okey, tapi itu masakan orang kata Malaysia lah. Okey, tapi kalau macam sebab Datuk kata Datuk ke Paris, jadi mestilah ada menu yang orang kata international sedikit kan yang Datuk ni. Boleh Datuk share tak? Salah satu menu yang nampak sukar tapi mudah nak buat, tapi saya runsing nak buat ialah beef bourguignon, iaitu daging yang dimasak lama dalam jusnya sendiri dan juga ada beberapa ramuan lain. Kerana beef bourguignon ni adalah satu resipi yang dah beratus-ratus tahun wujud di Paris. Tapi nak menghasilkan beef bourguignon yang enak juga memerlukan kesabaran. Kerana beef bourguignon ni ada dihidangkan di Suka-Suka Bistro, merupakan sejenis daging, dia macam rendang. Tapi rendang orang Perancis. Macam tu. Jadi kalau anda nak rasa bolehlah pergi ke Suka-Suka Bistro. Saya. Kan nak rasa susahnya orang nak masak tau rendang tu. Okey, kita ada satu lagi soalan. Kita akan ambil satu lagi soalan. Apakah soalannya? Okey. Ramai tanya. Okey, macam mana nak ajar anak memasak selalunya banyak kacau dari tolong. Tak apa, sebenarnya nak bagi anak-anak memasak ni kita kena melentur daripada awal. Maksudnya tak boleh terus suruh anak-anak masak, dia takkan enjoy. Dia akan takut api, kita akan takut anak pegang pisau, dia tidak akan suka basuh pinggan. Tapi kita bawa dia ke dapur selalu. Bawa ke dapur, walaupun dia kacau, biarkan dia kacau. Contohnya kita tengah potong, dia nak potong juga, bagi pisau plastik, bagi dia sayur senang potong. Kalau dia nak basuh pinggan, kita bagi mangkuk dan bagi dia basuh pinggan. Sebab anak-anak ini perlu dididik pada awal untuk cintakan dapur sebelum cintakan masakan. Kalau anak-anak tak cintakan dapur, mereka takkan cinta masakan. Betul. Sebab kadang-kadang ni, ini tak nafi jugalah. Kadang-kadang mak kan macam, dulu masa kita kecil, masa Syakir kecil pun, mak pun bila kita baru je nak ni, jangan, api tu panas. Betul, saya pun macam tu. Walaupun saya seorang tukang masak, saya tetap risau anak-anak saya pegang pisau. Saya mengambil masa yang begitu lama untuk benarkan anak sulung saya pegang pisau tanpa dipantau. Kerana saya tengok dia pegang pisau, saya yang rasa macam Allah Akbar. Saya tengok dia potong, kadang teknik dia salah. Tapi saya nak tegur tak boleh. Saya nak kena biarkan dia buat kesilapan, biarkan dia luka sedikit, dengan luka banyak lah. Supaya dia belajar dari kesilapan. Sebab saya ni seorang ayah yang sangat protektif. Anak saya dekat dengan api tak bagi, anak dekat dengan oven tak bagi. Tapi walaupun saya tak bagi macam mana pun, sebab dia dah biasa di dapur, dia akhirnya minat memasak juga. Betul. Okey, ini nak tanya juga berkenaan dengan orang kata inisiatif. Okey, ini kita balik pada PTPTN semula. Inisiatif PTPTN sebab kita kami ni ada macam-macam program untuk galakkan ibu bapa menabung. Kita bukan nak, macam kami tak fokus sangat anak-anak menabung, bukanlah tak fokus. Cuma sebab
Yang penting anak-anak dia tak ada duit. Yang ada duit tu mak ayah. Jadi mak ayah kena mula dulu. Jadi Datuk melihat macam mana inisiatif PTPTN sekarang ini terutama sekali dalam BMS 2021 ni nak galakkan penabungan tu. Baik, saya melihat apa yang PTPTN buat apabila galakkan ramai ahli keluarga faham tentang proses menabung, ianya sesuatu yang saya sangat sanjung dan saya sangat kagumi. Kerana dalam sebuah institusi kekeluargaan, kita tahu anak-anak akan membesar dan memerlukan pendidikan. Dan apabila mereka memerlukan pendidikan, ada dua saluran, sama ada bayar sendiri ataupun kita minta pinjaman. Dan apabila kita minta pinjaman, ada baiknya kalau kita ada simpanan sendiri. Jadi permulaan apa yang PTPTN buat untuk keluarga yang mempunyai anak-anak yang ingin sambung belajar dan sebagainya, ini adalah satu inisiatif yang saya sangat kagumi kerana saya sendiri telah menggalakkan anak saya kata kalau boleh bila belajar tu Dida ni tak cukup duit, cuba belajar pandai-pandai supaya dapat pinjaman. Tapi dalam masa yang sama saya ajar mereka juga perlu ada simpanan, perlu ada cara untuk menabung, perlu ada tabiat untuk menabung daripada awal. Betul. Sebab budak-budak ni kadang-kadang kalau kita manjakan sangat, tambah dia nampak kita macam dia nak apa, kita okey kejap nanti kita pergi beli. Betul. Jadi dia rasa macam tak apa, tak payah usaha sungguh-sungguh sangat pun nanti ayah belikan contohnya kan. Okey baik. Datuk, mungkin sebelum kita dah sampai ke penghujung ke? Kita kena tanya admin. Belum lagi. Okey, ada masa lagi. Mungkin boleh ambil ada lagi soalan ke daripada kita ambil soalan dululah daripada komen-komen sebab bukan selalu ni kita nak bersiaran dengan Datuk Fazli kan. Sesekali. Okey. Juwita Muhammad Aris, apakah masakan tradisional kesukaan Datuk? Makanan tradisional kesukaan saya memang sangat suka daging salai, ayam salai, itik salai, ikan salai masak lemak cili api. Jadi apa-apa yang disalai itu memang saya suka. Sebab pada saya resepi daging salai, ayam salai itu banyak. Tapi menghasilkan lemak cili api juga memerlukan kesabaran dan keunikan tersendiri. Jadi saya memang tak boleh tahan. Kalau masakan tradisional tu, dia mesti kalau ada daging salai, lemak cili api, saya akan makan dengan ulam dan saya tak boleh tahan kalau ada dodol. Tapi dodol tu, dia mesti cair-cair lagi. Sebab dodol kita masak lama kan. Kita masak sampai dia betul-betul likat. Tapi saya ambil tengah-tengah. Dodol tu sebelum dia likat, saya dah ambil awal-awal. Panas-panas tu dan dia masih lembik-lembik, itu yang saya suka. Saya memang dipanggil dodol cair. Dodol cair, betul-betul. Betul. Masa dia tengah panas tu, masa tu lah dia sedap sebenarnya. Okey, Datuk, selain pada itu juga mungkin Datuk ada pesanan untuk adik-adik kita yang nak join Chef Junior Simpan SSPN nanti sebab dia ada dua kategori. Dia ada kategori yang belasan tahun dan juga kategori bawah kan, umur bawah sikit. Jadi kita nak tahu jugalah mungkin Datuk nak pesan sebab yang bawah ni mungkin lagi korang tahulah adik-adik ni kan, bayi-bayi anak Datuk ni. Yang penting kalau anda masuk kepada adik-adik ni, apabila masuk pertandingan masakan, pastikan dah berlatih sebab kadang-kadang latihan tu penting. Jangan kita mencuba benda yang baru dalam pertandingan masakan tanpa ada keyakinan. Sebab kadang-kadang kita nak menggoreng, kita tahu berapa banyak minyak, berapa panas minyak. Kalau kita nak salut tepung, bagaimana salut tepung. Sebab saya tengok ada anak-anak masuk pertandingan masakan, dia menangis sendiri sebab dia salah salut tepung. Dia salut tepung nak buat goreng pisang tapi pisangnya tidak ada pakaian tepung tersebut. Tak lekat langsung. Jadi pisang tanpa tepung. Jadi kena tahu pisang mungkin masuk dalam telur masuk dalam tepung dan sebagainya. Teknik-teknik itu perlu belajar dan banyak sangat teknik-teknik masakan yang ada dalam YouTube untuk kanak-kanak. Jadi kalau anda tengok banyak pertandingan di luar negara, tidak kira umur, bawah 12 tahun, kebanyakan anak-anaknya memang hebat memasak, lebih hebat daripada dewasa. Jadi jangan rasa rendah diri kalau anda masak. Kalau anda ditegur oleh mak ayah, jangan kecil hati. Kalau mak ayah kata, okey ni buat lebih baik, bawangnya tak cantik, ini tak rasa, jangan merajuk. Sebab masakan ini adalah dunia untuk menerima teguran. Kalau orang kata masakan kita tak sedap, kita perbaiki. Kalau orang kata teknik kita tak betul, kita perbaiki. Sebab kalau kita mudah terasa dalam dunia masakan, terutamanya adik-adik, anda akan cepat putus asa. Betul. Jadi maksudnya kena terima teguran. Dengan saya. Okey baik. Untuk anda yang sekarang ini menonton secara langsung, pastikan sekejap lagi kita akan pinkan. Dah pin Okey, kita dah pinkan e-sijil di ruangan komen. Anda boleh klik Google Form tersebut, isikan maklumat diri anda, pastikan nama, IC dan juga email anda tepat sebab kita akan emailkan kepada anda e-sijil ni. Ni bukannya calang-calang punya ni. Tengok je dapat sijil. Selalunya kalau kelas Datuk macam mana selalunya? Kena bayar dulu ni tau nak join. Biasanya kena bayar. Ni apa yang PTPTN buat, saya rasa sangat-sangat beruntung sebab tengok je dapat sijil. Untung. Betul. Tengok saja, masuk je live. Okey, sebelum kita berakhir Datuk, mungkin Datuk ada pesanan untuk followers kita ni untuk menyertai program dan juga aktiviti yang kita jalankan sepanjang BMS 2021 ni. Baik, kepada anda sepanjang pertandingan ini berlaku, yang paling penting anda perlu rajin berusaha dan tengoklah, follow Instagram, follow website, follow TikTok dan sebagainya yang memberikan maklumat kepada anda. Kerana ini era social media, media sosial, di mana media sosial menjadikan maklumat yang terbaik untuk anda, tapi perlu bijak juga menapis apabila kita tengok sesuatu dalam social media. Kerana apa yang kita belajar tak semuanya tepat, apa yang kita usahakan tidak semuanya terbaik. Kita perlu rajin usaha dan saya sering nyatakan kepada mereka, apa juga anda buat dalam hidup, kita ada simpanan, kita perlu ingat juga simpanan untuk
kasih sayang ibu bapa kita. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih kepada mak ayah kerana mungkin mereka galakkan kita menyimpan. Terima kasih kepada mak ayah kerana mereka belanjakan kita untuk beli buku dan sebagainya. Dan juga terima kasih kepada mak ayah kerana sentiasa memberikan kasih sayang. Sebab dalam sebuah keluarga, kasih sayang adalah akar kepada kejayaan. Betul. Okey, itu dia. Jadi untuk anda sebelum kita berakhir, sekali lagi kita nak tunjuk Niha dia tadi apa? Puteri Mandi. Ada dua versi. Ada dua versi. Versi makan kat rumah je. Ya, dengan versi atau versi makan kat hotel. Makan dekat hotel. Jadi anda boleh, adik-adik yang nak menyertai nanti mungkin nak ambil resepi yang Datuk share ni, bolehlah pilih nak resepi nak yang dekat rumah atau nak yang ni. Tapi jangan lupa Datuk pesan tadi plating. Penting. Jadi buatlah sekreatif yang mungkin. Betul. Okay. Ini plating dia. Ini plating dia. Tunjuk sikit dekat kamera. Okey, mana? Begini Okay. Okay, itu dia. Okey. Nampak tak? Dia macam nampak gula-gula, macam vitamin pun ada. Okey, jadi adik-adik boleh mula melayari kita punya website kita pada 6 Oktober sebab pertandingan bermula pada 6 Oktober sehingga 14 Oktober 2021. Okey, jangan lupa anda boleh sertai, ada 2 kategori. Okey, kalau rasa anak tu umur belasan tahun, ambil yang kategori belasan tahun, yang bawah daripada 12 boleh ambil yang kategori bawah 12 tahun. Okey. Baik, hadiahnya pun lumayan. Yang tu kalau nak tahu hadiah nanti boleh pergi dekat Facebook PTPTN, banyak info sebenarnya. Jadi Datuk, sebelum kita berakhir juga, sebelum saya sebut tajaan sekian-sekian, untuk peminat Datuk, apa-apa pesanan ataupun tadi kita bagi tahu untuk BMS. Okay. Untuk peminat. Asmara ini yang hanyutkan kita. Asmara ini yang hanyutkan aku. Biar 1000 kali ku ucapkan, takkan goyah, oh kebenaran. Ya Allah, mahal. Mahal. Nampak tak? Ya Allah, eksklusif. Datuk nyanyi dekat Facebook PTPTN. Rugi kalau anda tak tengok sebenarnya. Okey, baik. So terima kasih banyak-banyak Datuk. Terima kasih banyak Syah kerana sudi bersama dengan saya. Minta maaf kalau saya bergurau kasar. Tak ada apa. Tapi kita orang kampung dah. Orang Alustaq juga ni. Ya, nanti kita jumpa lagi Datuk. InsyaAllah dah. InsyaAllah. Baik, so terima kasih banyak kepada Datuk dan juga tim Datuk kerana menerima kunjungan PTPTN hari ini di rumah Datuk. Rumah Datuk sangat cantik ya, okey. Tapi lokasi dia tak boleh bagi tahu, PMTP. Okey. Dan untuk makluman anda juga, slot kita hari ini dibawakan oleh Great Eastern Takaful Berhad. Salah satu daripada syarikat pengenali takaful bagi produk simpan SSPN Plus dengan simpanan serendah RM30. Jadi untuk info lanjut di lovesspn.com/getb. Ada crawler dekat bawah tu, anda boleh tengoklah. Jadi Syah juga nak pesan kepada anda semua, untuk minggu ini, ini adalah program kita berakhir dengan Bonding Chef Junior, tetapi minggu hadapan jangan lupa untuk bersama dengan kami lagi di Facebook PTPTN kerana kita ada sesi webinar pula. Kita ada sesi sembang santai. Kita ada sesi sembang santai bersama, kalau anda dapat tengok dekat skrin sekarang ini, kita ada sesi sembang santai, ada macam-macam program lagi yang kita dah susun. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh layari www.lovesspn.com. Jadi saya kira untuk sesi hari ini kita akan berakhir di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam program yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.